Tak. Kesian. Kena remove. Okay, macam mana nak stop? Stop dia bila I tutup ni stop habis lah. Pergi tempat yang sama kot. Yang tadi madam start recording tu. Oh ni dapat tadi. Okay, cuba I try buka PowerPoint. Dah masuk dah Alisa? Alisa dengan Toshini dah masuk balik dah? Dah madam dah. Tahulah kenapa dia nak remove awak. Okay, saya nak tengok apa je. Dah masuk cikgu? Kenapa dia nak save record ni dekat Siti Hajar pula? Nah, tak apalah, kita biar je lah dia record. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Alright, we start with Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, so siapa yang tak ada ni? Aiman, kan? Aiman, Aidil. Mana diorang ni? Aiman dah ada tu madam, dia baru masuk. Aidil dah semalam dia kata tak boleh nak ni, ada masalah Google dia. Ni, MOE. Siapa lagi ni? Aidil. Patutnya ada 21. Sini dah masuk dah tu sini. Sini Hajar tak ada. Okay, so saya ni pun saya try yang ni jugalah. Alright, so hari ni kita masuk kepada coulombs. Okay, semalam awak dah belajar dekat kuliah tapi ada beberapa orang lain yang tak berapa nak ni kan, ada masalah. So tak apa, saya ulang balik. Okay, so ini adalah chapter 1, elektrostatik. Okay, untuk ni nanti, elektrostatik ni, saya terlupa dah, tak tahu berapa markah. Nanti saya tengok balik lah markah, pembahagian markah dia ni berapa. Okay, so kalau kita tengok kepada ni, mentah. Saya nak go through ni dulu. Ni, RPS. Okay. Tengok kepada RPS kita ni, okay. So kita samalah benda yang sama dengan semester 1. So plan ni, tolong nanti dapat buku lah kot, nanti awak tolong highlight kita kena fokus dekat ni UPS. So UPS 1 awak adalah pada minggu ke-8. So minggu ke-8 adalah UPS 1, topik 1 hingga 3. So maksudnya kita kena habiskan awal, tapi sempat dah sini sebab ini pun dah topik 4. Okay, lepas tu assignment akan start pada week 7. Awal jugalah week 7. And then week 9 kita kena submit balik you punya assignment. Kenapa start date kan? Ini submit ni. Okay. Lepas tu you ada semester break 22 bulan 3. Okay, lepas tu UPS 2 adalah pada week 12. UPS 3 adalah pada week 15. And then you punya exam adalah on June lah, 7 Jun. Okay,
So kita pun tak tahu online sampai bila. Practical test kalau ikutkan ni macam dia nak buat secara ni lah, bukan online ni. Sebab kita dah 3 minggu. Okay, so the good news untuk semester 2 adalah we only have 11 chapter. Kalau you ingat balik, last semester kita ada 14 chapter. So tolak satu assignment, so kita ada 13 soalan kena jawab dalam exam, right? So now, kita hanya ada 11 chapter, so tolak satu assignment, so you hanya ada 10 soalan sahaja untuk PSPM. Okay, okay tak ni? Madam, kita punya assignment topik berapa? Assignment kita adalah pada topik, okay. Pada topik, ni topik 4, ni magnetism. So maksudnya magnetism ni minggu ke-6 ni dah boleh start buat assignment lah. Tak boleh, assignment dia bagi waktu ni. So yang ni saya kena ajar lah magnetism. So waktu dapat ni you boleh start dah lah buat assignment. Week 7 ni. Magnetic field, magnetic field ini semua senang ni, magnet je. Tapi ada talk lah. So tak apalah, chapter 4. Okay. Ada apa lagi soalan? 2 minggu ni, dia punya markas saya tak tahu lagi. Nanti saya tengok balik JPU ni. Okay, so kita masuk kepada topik 1, elektrostatik. Okay, so sama jugalah macam last semester saya nak ada buku So you jawab ni dalam buku, jangan jawab dalam kertas. Tapi kalau sekarang tak ada kertas, tak ada buku, you buat dalam kertas, nanti stapler je. Okay. Kalau compile dalam satu file boleh kan cikgu? Means file yang kita jadikan macam buku lah. Boleh. Okay. Sebab buku tak ada kan. Diorang kata buku kat ni banyak dah habis kan. Tak habis, makanan pun habis. Makanan pun habis. Kosong cikgu rak. Laku lah. Yelah tak boleh keluar duduk bilik je. Ya. Sabarlah. Dia apa sampai minggu ni je kan, Jumaat ni je kan. Kot. Yang tak boleh keluar tu sampai Jumaat ni saya rasa kot. Tapi yang online tak tahu sampai bila. Okay, so kita masuk kepada elektrostatik. Elektrostatik ni adalah berkait dengan macam kalau you tiba-tiba pernah tak pergi supermarket, trolley tu you rasa shock current ataupun you buka pintu kalau tiba-tiba ada macam elektrik, itu adalah elektrostatik. So orang yang menjumpai elektrostatik ni nama dia Charles Coulomb. So dalam elektrostatik ni you akan belajar pasal electric charge at rest, the force between them and the electric field associated with them. So electric charge ni dia ada force. Bila itu two type of force iaitu attract dengan repel. Repel berlaku bila dia same sign. Kalau attract, kalau dia opposite. Okay. So kalau awak tengok kepada nota ni, saya go through sekejap lah ya. So hari ni saya nak fokus kepada Coulomb's law je lah. Coulomb's law, kita itu ada satu je formula dia iaitu F equals to KQQ over R squared. Kita jarang guna yang ni. Sebab apa? 4 pi E naught ni adalah sama dengan K. K sama dengan 1 over 4 pi E naught. So yang ini sebenarnya ada dekat nyawa. So nyawa tu yang dekat mana? Dekat kalau awak buka buku tutur lama, bawah nombor 2 tu ada K. Setuju. K tu dia punya ni 9 darab 10 kuasa 9. Okay, so kebanyakannya kita akan guna ni lah. Okay, so apa tu K? K tu Coulomb constant. Q, apa beza Q besar dengan Q kecil? Q besar dengan Q kecil ni kalau ingat sebenarnya chapter ni sama dengan chapter 7. Di mana kita ada Earth, lepas tu kita ada Moon kan. Yang ini M besar, ini M kecil. Ini point mass, ini test mass. Test mass benda yang bergerak, yang mengelilingi dia ke ataupun menghampiri dia ke. Boleh dia nak jadi satellite ke apa. Test mass tu benda yang diuji, test. Test can be anything lah. Tak semestinya moon, tak semestinya apa-apalah. So sama juga dengan kes ni. QQ ni sebenarnya Q besar ni adalah point mass, Q kecil ni test mass. Tapi untuk force ni, dua-dua ni duduk dalam keadaan diam. Maksudnya dua-dua adalah positif atau negatif. So kita label dia Q1, Q2. Saya tak label Q besar, Q kecil, saya just label Q1, Q2.
So R tu adalah distance, bukan radius R tu distance antara dia. So formula selalunya yang kita guna adalah F equals to Q1 Q2 over R square. Sama je sebenarnya dengan formula yang ini. Yang ini formula dia F equals to G M over R square. G sama dengan K. MM ni disama dengan QQ ni lah. So R adalah R. So dia konsep yang sama. Cuma yang ini berlaku dekat range yang sangat besar, outer space. Yang ini berlaku dekat range yang sangat kecil. Because they are close to each other. Okay, then you need to sketch lah. Sketch you kena tahu lukis dia punya electric force. Macam mana nak sketch nanti kalau contohnya yang ini. Dia bagi Q1, Q2. So soalan suruh lukis force. So you kena tahu macam mana nak lukis force. So ini positif, so kita ada Q1, Q2. Dia suruh lukis forces acted on Q1. So forces acted on Q1, ada satu je lah sebab dia attract to this. So awak label F. So F apa saya nak label ni? Ingat saya kata ini tuan rumah. So ini kita label F21. Itu kalau soalan minta dekat Q1 lah, on Q1. Tapi kalau soalan minta on Q2, so lukis satu lagi. Ini kita labelkan F12. Okay, boleh tak yang pasal electric force diagram ni? Sangat senang je saya rasa yang ni. Boleh? Boleh, Kita tak madam. boleh. Boleh, madam. Okay, negatif what happen, dia repels, so dia akan jadi opposite lah. So bila dia opposite, kena di label lah. Sebab F21, yang ini F12. They have same magnitude but opposite direction ya. Kalau macam F21 ni ke kiri, so dia akan jadi negatif. Kalau yang ni ke kanan, dia jadi positif. Nilai dia akan sama je, cuma dia punya direction akan berlainan. Okay, lepas tu you kena apply. Apply ni maksudnya you kena kira lah. Dia akan suruh you kira. Kira Coulomb's law on a point charge. Hanya dalam 2D sahaja. Okay, yang ini yang saya dah terangkanlah tadi, yang ini dipasi sebab dia positif. Okey, lepas tu kita kena buatlah ni macam contoh saya buat tadi tu, yang ini attractive force because positif, negatif dia attract. So kena letak direction because we are talking about force. Force adalah sejenis vektor. So macam contohnya ni ada 3. So yang ni ada 3. Q1, Q2, Q3. So they ask you to find forces acted on Q1. So Q1 ni dia attract to ni. So dia ke sana lah. So ini akan jadi F21. This one and also this one, dia ada juga forces, daya. Dia rasa juga daya antara dua ni. But this one will become repel. So dia akan ke sana lah. So ini kita label F31. So hanya ada 2 forces acted. So apa you kena buat? You kena carilah nilai F21, cari nilai F31. Okay, dah dapat tu, tambahkan dia. Kenapa seorang jadi negatif? Sebab tadi 31 tu ke sana, ke kiri. So that's why dia jadi negatif. So you tambah, so you akan dapat jawapan. Okay, yang macam ni tak susah, senang. Cuma bila yang macam ni dia akan susah lah sebab kita ada angle. So nanti kita tengok dekat soalan tutorial. So itu sahajalah benda yang you kena tahu dekat 1.1. Okay, boleh tak 1.1 tu? Boleh Yue? Boleh, madam. Boleh, Okay. madam. Alright, semua dah ke ada yang tak ada ni? 14 dah makin berkurang pula dah. Kesiannya, aduh. Tak apalah, saya rakam ni so nanti ni. Problem lah. So kalau saya rakam ni, maksudnya bagi melalui Telegram ke bagus ke atau bagi melalui YouTube? Dua-dua. Dua-dua lah, okay. No problem, sianya. Okay, so saya masuk kepada ni lah, so Coulomb's law. So Coulomb's law dah settle, sketch dah settle, apply. Okay, apply Coulomb's law ni hanya berlaku dekat maksimum 4 charges sahaja. Dan dia hanya berlaku dekat X dan Y. Ini 2 dimension ni maknanya X dengan Y sahaja. Okay, so kita tengok soalan nombor 1. Saya terus structure lah, saya tak buat dulu tu sebab kita tak habis belajar lagi. Okay, so kita tengok soalan structure number 1. 3-point charge. Okay.
sebelum saya pergi pada soalan ni, ada dua karakter yang you kena distinguish tau. Satu kita panggil dia point charge. Satu lagi kita panggil dia test charge. Apa beza point charge dengan test charge? Point charge dia tidak bergerak, dia static. Dia macam Earth dia tu, saya kata moon, Earth yang Earth. Test charge ni yang tadi satellite, moon. Okay. So point charge selalunya dia punya gambar bentuk bulat tambah macam tu. Dia ada point charge positif, ada point charge negatif. Test charge simbol dia selalunya dot dan dia tidak di label 1, 2, 3. Selalunya ni label Q1, Q2, Q3 so on tau. Yang ini dia akan label dengan huruf A, B, C. Kalau awak tengok PowerPoint ni, point charge tu, test charge ni berlaku, ni contohnya yang ni lah. Sebab ramai yang confuse antara dia dua ni. So dia akan bagi so ini kita panggil dia point charge. Ini point charge. P ni kita panggil dia test charge. Maksudnya dia boleh merasai charge ini dan merasa dia tak menghasilkan electric field. Yang menghasilkan electric field tu medan magnet electric field. Electric field. Ni yang 1.2 nantilah subtopik 1.2. Dia menghasilkan medan. Medan dia kuasa rasa medan. Macam gravity lah Earth. Earth ada menghasilkan medan gravity. So kalau satelit ni duduk dalam ni dia rasa. Tapi kalau dia duduk jauh dia tak rasa. Sama jugalah dalam kes ni. Dia menghasilkan medan. So P ni rasa medan orang ni dan P juga merasai medan orang ni. Tapi P ni tidak menghasilkan medan. Electric field strength atau electric field intensity, electric field strength or electric field intensity only can be produced by point charge sahaja. Test charge hanya merasai, dia tidak menghasilkan. Okay, saya ulang balik. Contohnya Earth. Earth menghasilkan gravity. Adakah satelit menghasilkan gravity? Tak, dia cuma rasa. Sama juga dengan ni. The one that makes the produce electric field adalah point charge. The one that experience the electric field is the test charge. So kena tahu beza antara ni, lukisan ni. So bila kalau kena lukis, kalau dia suruh lukis point charge, ingat bentuk dia titik. Tapi kalau charge, buat bulat dalam dia ni letak nilai simbol dia. Kalau dia positif, positif. Kalau dia negatif, negatif. Boleh tak? So dia ni akan menghasilkan E. Yang ni dia hanya experience E. So E ni, electric field ni, kalau untuk positif, E dia adalah, dia orang kaya. Orang kaya buat apa? Shopping. Dia suka shopping. So electric, medan dia keluar. Medan dia. Kalau negatif, dia tak ada duit. So apa dia buat? Dia kena kerja, dia kena dapat income. So dia kena cari duit, masukkan dalam akaun dia. Okay. Boleh tak ni? Senyap dah kena. Boleh? Boleh Hadri? Boleh madam. Boleh, madam. Hadri, lagging juga kat sini? Kat rumah lagging, kat sini lagging. Hadri dah left dah, cikgu. Hadri dah left. Aduh, sianya Hadri. Kat rumah lagging, kat sini terus left. Okay. So, kita masuk kepada soalan ni. So, 3 point charge. So, everything here adalah point charge lah. Kita tak ada test charge ya. Semua mesti buat bulat. Okay, dia bagi 3 micro. Micro times 10 negative 6. Yang ini 4 times 10 negative 6. Cikgu, apa maksud positif dengan negatif? Negatif tu adakah maksud dia ke kiri? Tidak. Negative is represent is a negative charge. Because charge we have two type, positif dengan negatif. Macam manusia lah, ada lelaki, ada perempuan. Macam tu, positif. Positif apa? Positif perempuan, negatif lelaki. Macam tu. Okay, so Q3 adalah negatif jugalah. So kena tukar ya, everything kena tukar kepada SI unit. Place on 20 cm and 50 cm apart in a straight line in the air. What is the magnitude and direction of the net
electrostatic force. So they ask you to find F. So ini adalah dia minta F net untuk Q1. So apa first step nak kena buat? You need to draw. Okay, buat lukisan balik. Q2 saya negatif, so saya lukis negatif Q2. Q1 saya adalah positif, so positif Q1. Q3 saya adalah negatif, so negatif Q3. Okay, so dia duduk dalam in a straight line. Buat dotted. Ni dotted macam ni. Sebab nak showing that dia dalam straight line. Okay, the first thing you need to show the forces acted on Q1. So saya guna colour lain. Okay, how many? Ini my superstar lah. Ini saya punya main lah. Saya tak kisah pasal ni dua ni. Sebab the question ask only on Q1. Dia tak minta orang lain. Dia minta Q1 saja. You focus on Q1. So Q1 with the Q2 is opposite. So opposite apa? Dia attract lah. So label F to 1. Why? Because 1 is the owner of the house. Positive, negative also attract. Laki perempuan attract lah kan. So dia jadi 3, 1. Okay. Boleh. Bila lukis ni, jangan buat macam ni tau. Ini positif Q1, awak lukis F1 dekat sini, F21 dekat sini, F31 dekat sini. Salah. Kenapa salah? Dia mesti atas axis di sini. Yang dotted saya buat ni. Dan dia mesti keluar. Dia bukan terapung. Dia mesti keluar daripada that bulatan. Sebab forces dia terkeluar dari sini. Bukan dia tergantung-gantung macam awan, bukan. Dia mesti keluar out of that. Out of that. Macam kita buat free body diagram tu kan. Kita buat out of titik tu. Okay? Boleh? Boleh tak ni? Kena hilang dengan saya seorang ni. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, so dah habis buat lukisan, settle. Okay, cikgu tak perlu ke buat kat Q2 and Q3? Tak perlu because this question ask only on Q1. Memang betul kat Q2 ada forces, kat Q3 pun ada forces. But you don't have to waste your time lah sebab kita nak fokus kat Q1. Okay, dah settle buat lukisan, buat cari magnitude. So first step, lukis, draw. Second step, find the magnitude for each force. So kita akan cari F21 dulu. Apa formula dia? K Q2 Q1 over R21 squared. So K 9 darab 10 kuasa 9. Mana cikgu dapat yang ini? Okay, you pergi dekat lama you punya ni. Okay, dekat tutur lama ni. Ni. Ni, datu 2, 3 dari bawah. Constant proportional of coulombs. Kan kita tengah belajar pasal coulomb. Inilah dia punya ni. Dulu saya pangkah ni. Kenapa cikgu pangkah ni? Dulu sem 1 tak pakai. So ini yang kita pakai. Ini K ni. 9 darab 10 kuasa 9. So inilah yang you akan pakai. So tak perlu hafal lah K tu. Jangan guna K satu lagi tau. Boltzmann ni tak ada dah ni. Itu semester 1. Tak ada dah pakai dah tu. Okay, so darab Q2. Okay, my Q2 adalah negative 4. Do I need to put the negative there? Perlu tak letak negatif tu? Tak perlu. Kenapa tak perlu? Dia nak magnitude Sebab saja. Dia nak magnitude saja. Habis tu negatif tu represent apa? Just untuk charge pada setiap point tu. Dia adalah charge, bukan direction tau. Itu adalah charge. Dia sendiri memang negatif. Bukan bermaksud Q2 ni sentiasa bergerak ke kiri. Tak. Dia charge negatif. Diri dia sendiri adalah negatif. Itu maksud dia. So that's why you don't have to put negative here because dia nak magnitude. Ini saya dah mention perkataan magnitude sahaja. Okay, lepas tu yang ini 3 lah kan. Darab 10, negatif 6 divide by the distance dia 20 cm. So 20 darab 10 negatif 2 square. Okay, berapa dapat yang ni? Berapa dapat? 2.7 5.4 kan? 2.7. 2.7. 2.7 Newton. Kenapa Newton? Sebab force.
Okey, cari pula F31 sama dia Q3 Q1 R31 square. Sama dengan ramai suka hilangkan square ni. Saya pun tak tahu kenapa. 1/10 kuasa 9. Q3 saya negatif tak perlu letak. Darab dengan Q1 saya tadi 3/10 negatif 6. Distance dia adalah 15. So darab 10 negatif 2 square. Okey, yang ini dapat apa? 8.4 8.4 Newton. Newton. Okey. Yang ketiga kita akan cari dia punya net lah. Okey. Kenapa patutnya buat table? Tapi saya tak perlu buat table. Kenapa saya tak perlu buat table? Because if I look at my diagram, it's only happen at x axis sahaja. So dia tak ada y axis, dia tak ada angle. So tak perlulah awak kisah pasal angle. So apa yang awak buat, you tentukan dia punya direction. Okey, F31 ke kanan, so dia positif. F21 ke kiri, so dia jadi negatif. So dalam kes ni, F net, total F yang dia experience adalah negatif F21 tambah F31. So awak akan dapat negatif 2.7 tambah 8.4. So jawapan awak akan dapat 8.4 tolak 2.7, 5.7. Unit tak tahu, oh ini force, Newton. Okay, this is not the final answer lagi sebab ini forces. When we talking about forces, dia mesti ada yang nombor 4 lah, direction. Nombor 4 kita ada direction. Kita tak tahu. Kita kena ada direction. Selalunya kita guna tangent. Tapi kat ni mana ada saya buat apa-apa. Table saya tak buat, direction, tangent apa tak ada. So saya tengok ini kan adakah paksi X dan dia jawapan dia positif. So jawapan dia adalah to the right. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay. So, soalan ni senang lah sebab dia tak ada angle. Dia sangat direct. So, saya ulang balik. So, kita ada 4 lah. Pertama sekali lukis. Dia macam chapter 4. Salah lukis free body diagram, rugilah apa yang buat kat bawah ni. So, please make sure you lukis dengan drawing dengan betul. And then cari magnitude. Kena cari satu-satu. Cuma baca chapter 4 tu lepas you lukis, you terus buat table kan. Ni tak boleh, you kena cari magnitude dululah. So dia ada satu extra benda kena buat iaitu cari magnitude. So bila cari magnitude, everything here kena jadi positif. Jangan letak negatif. Semua mesti positif. Okey, yang nak menentukan positif negatif adalah direction tu. Direction bila you lukis tu nanti. Okey, dan yang terakhir direction lah disebabkan ini adalah paksi X, so dia adalah to the right. Okey, kita cuba try buat soalan yang ada angle. Okey, soalan nombor 1 settle, kita buat soalan nombor 2. Okey, 2 equal positive point charge. So ini bentuk bulat lah. Ini bulat letak positif. So kita ada 2 microcoulomb. So darab 10 negatif 6. Located at x0, y0.3, x0, y negative 0.3. So dia bagi koordinat. What is the magnitude and direction of total? Total dengan net benda yang sama lah. So dia suruh cari F net. That this charge exert on third positive. So kita ada satu lagi point charge. So ada berapa total point charge dekat sini? Ada 3. Ni 2, ni 1. Dan dia bagi tahu Q tu adalah 4 microcoulomb dan dia pun positif lah. Okey, dan dia bagi koordinat. Okey, bila baca soalan macam ni dia tak bagilah lukisan kan. So you need to draw by your own lah. Okey. So ni pada
Okay, so kita kena lukis. Okay, disebabkan they give you coordinate, the best way adalah pertama kita start dengan lukisan lah. Okay, so kita buat koordinat. Okay, ni paksi Y, ini paksi X. Okay, so the first charge, okay, saya guna colour lain. First charge tu, warna lain. First charge tu duduk dekat 0 ni. So ni 0 ni. Sinilah, sini positif. Q1. Iaitu 0, 0.3. Satu lagi positif juga. Q2 dia duduk dekat 0, negatif 0.3. Dan Q3 saya duduk dekat sini. Dia pun positif. Q3 saya 0.40. So I have 3 point charge. Ini point charge, point charge, point charge. Tahu ya beza sekarang? Point charge bulat dalam tu kena isi positif atau negatif. Test charge tu titik saja. Okay, so siapa saya punya main character dalam cerita ni? Main character saya dia nak total electric field dekat third positive charge. So inilah main character saya. So saya kena lukis dia punya forces acted on Q3. So apa yang you kena buat? Buat dotted line dulu. Yang menyambung. Buat dotted line yang menyambung dua ni. Sebab apa? You kena lukis forces tu keluar dan dia mesti lalui axis tu. So positif, positif. Tak suka. Repel. So ini label F13. Sebab honor of the half 3. Positif, positif. Repel juga. So dia ke atas. F21. So kalau awak tengok ni saya buat dia di atas titik-titik ni. Titik dotted bersambung ni. Jangan buat, okey cikgu ini Q3 saya buat macam ni, tu saya buat macam ni. Salah. Dia mesti keluar daripada bulat ni dan dia mesti kalau boleh ni lah duduk atas titik ni. Tak boleh dia terapung-apung. Okay, so we only have 2 forces lah acted here. Okay, first tadi kena lukis. Lukis. Yang kedua kita kena cari magnitude force for each force. So I have 2 forces. So saya kena cari F21 first. Okay, Q2 Q1 over R21 squared. So 9 times 10 power of 9. Berapa Q2 dia? Q2 2, satu lagi 4. So 2 darab 10 negatif 6, 4 darab 10 negatif 6. Semua kena tukar dalam unit SI . Okay, R21. Mana R21? From here to here. R21, apa benda saya buat ni? Ni salah ni, tak ada seorang pun orang cakap ni. Bukan 3 macam Ya. Ini sepatutnya adalah 2, 3. So 2, 3. 2, 3. Okay. 2, 3. Okay. Alright, mana R23 ni? R23. Sinilah saya kena ambil jarak yang ini. Ni. Okay. Macam mana saya nak ambil jarak ni? Teorem Pythagoras boleh ni dia? Teorem Pythagoras. So ini 0.3. Walaupun negatif, dia ke bawah. Yang ini 0.4. So yang ini akan jadi berapa? 0.5. Yang ini pun tadi 0.3. Yang ini pun akan jadi 0.5. So 0.5 ni dah dalam meter, tak perlu tukar, squarekan je. Okay, berapa dapat ni? 0.288 Newton. Betul tak? Betul. Okay. So, seterusnya saya kena cari satu lagi lah. 13. F13. Sama dengan KQ1, Q3, R13 squared. So, saya masukkan nilai 910,9. Q1 sama juga. Q3 sama juga. Jarak dia, okay, tengok jarak R13.
R13 0.5 juga. So 0.5 squared. Sama lah dengan atas. So tak payah tekan kalkulator. Jawapan dia sama. Kenapa jawapan dia sama? Because we use the same value of Q1. Dan nilai jarak dia adalah sama. Dia sama kaki. So that's why jawapan dia sama. Sebab kalau awak tengok gambar rajah awak ni, ini 0.5, ini pun 0.5. So jarak dia sama. Ini jarak R13, ini jarak R23. Dan Q1 dan Q2 adalah sama. Dua-dua adalah 2 microcoulomb. Ini pun 2 microcoulomb. So that's why you akan dapat jawapan yang sama. Okay, settle cari magnitude. The next one, kita kena buat apa? Kita kena buat net lah. Okay, bila awak tengok kepada gambar rajah tadi tu, dia bukan duduk dalam keadaan satu axis. Dia ada x axis, dia ada y axis. So kalau saya lukis balik, dia bentuk dia macam ni. F23, F13. So dia ada axis, iaitu x dengan y. So I need to draw table. X, Y, F23, F13. Jangan letak kosong-kosong. Itu chapter 4. Itu Newton's. Cikgu, dia kan tak ni bergerak. Ini mana ada cerita tak bergerak, tak gerak ni. Ini nak cari net force. Tak ada. So jangan letak kosong-kosong. Jangan nak confuse pula. So you kena cari total ni dapat berapa, total ni dapat berapa. Sebab saya nak cari F yang ketiga ni. Okay, so kalau saya tengok pada gambar rajah ni, F23 saya duduk dekat positif. Saya tukar colour lain lah. Dia duduk dekat positif. Kenapa positif sini? Positif. F13 saya yang ini positif, yang ini negatif. So selalu start dengan ini. Ini sebenarnya yang kalis mistake yang senang nak buat. Okay, so kita guna dulu. Formula dia adalah F23. So F23 you dah ada tadi 0.288 cos angle. Okay, saya kena cari angle kat sini. Macam mana nak cari angle dekat sini? Mana ada apa-apa kat sini ni awak nak cari angle ni? Okay, apa yang Socatua boleh ke? Hmm? Pakai yang socatua tu boleh ke? Boleh, tapi awak tak tahu angle sini. Okay, angle sini adalah sama dengan angle sini. Kenapa ini sama dengan ni? Dia bentuk macam ni. Ataupun zigzag. Berapa zigzag? Dia adalah sama. Sebab ini kan sama kaki. So angle ni, so saya boleh buat macam ni. Ini angle saya nak cari. Saya guna yang ni. Angle yang dekat sini. Ni. Okay, ni angle saya guna cari ni. So ini tadi 0.4. Ini 0.5. Ini 0.3. So saya nak cari angle theta sini. Nak guna cos boleh, tan boleh, sin boleh. So kita suka cos. So cos sama dengan 0.4 bahagi 0.5. So cos theta sama ni. So theta saya dapat berapa dapat tu? Kalkulator mode radian radian pula mode degree. (36.87 degree). So disebabkan dia duduk kat pasi, attach kat pasi X, so dia cos lah 36.87 degree. Yang ini copy paste sama je, cuma tukar cos jadi sin. F13 nilai yang sama, cos. Okay, angle ni dengan ini adalah sama sebab dia sama kaki tadi tu, sama kaki. So that's why dia boleh sama. Okay, yang ini sin. Okay. Ini kosong. Okay, yang ini yang ada nilai. So kita tekan kalkulator. 0.46.
Okay. Boleh? Boleh tak ni Farilah? Boleh, sama madam, sama. Dah, habis dah. Lepas ni buat ni. Dah habis. Tak payah buat apa-apa. Apa next Cari step dua-dua? magnitude dia. Ya, bila dah ada table, dia mesti ada kawan baik dia. Iaitu nombor 4 kena cari magnitude lah. So, saya kena cari magnitude iaitu submission fx squared tambah submission fy squared. Okay. So, sama dengan 0.6 squared tambah 0 squared. So, dapat balik lah 0.46 unit Newton. So, ini saya punya magnitude lah F yang total tu. So, kawan baik dia adalah tangent. So, yang kelima, tangent theta, paksi Y bahagi paksi X. So, tangent theta sama dengan 0 bahagi 0.46. So, theta saya dapat 0. Okey, apa maksud kalau theta 0? Tak faham lah. Dia dekat x-axis kan? Ya, dia duduk atas axis maksudnya. Okey, maksudnya jawapan awak boleh ada 4 possible. Above, below, right, left. Saya nak pilih yang mana, saya tengok. Mana yang ada nilai ini? Y ada nilai tak? Tak ada. So, above dengan below tak ada kaitan. Nak pilih left ke right? Tengok, dia positif. So, saya akan pilih right. So, bila dapat kosong, jangan biar kosong lah. Awak kena tulis lah dia kat mana. Bila masa cikgu dia above, kalau jawapan you ada kat sini. Kalau 0.46 tu duduk sini, yang ini kosong, dan dia positif, baru above. Kalau dia negatif, below. Kalau ini kosong, tapi ini negatif, dia akan jadi to the left. Okay, kalau ada angle, ingat balik lah. Above positive x-axis, below negative x-axis tu kena ingat balik lah yang itu. Chapter 4 tu. Okay, boleh? Boleh madam. Okay, soalan number B. 2A dah settle magnitude direction. By sketching the electric force diagram, show the direction of total forces exerted on the third charge. So, dia suruh awak lukis yang total tu. Maksudnya, nombor 2B ni, dia suruh awak lukis. Maksudnya charge tadi, Q3 tadi adalah positif ke negatif? Positif. Positif. So, dia positif, lukis dia positif. Dia gerakkan tadi ke kanan, so awak lukislah ke kanan. So, ini ke kanan. Ni total dia. Total force dia lah. Ataupun Fnet ke apa ke, F3 ke apa ke. Sebab kenapa cikgu lukis ke kanan ni? Ke kanan. Sebab tu lah saya lukis ke kanan. Cikgu tulis F je tak salah kan? Tulis F je pun tak boleh. Tak ada masalah. Awak tulis F. F3. Sebab dia net buatlah net. Tak kisahlah. Janji ada lukisan. Sebab dia minta total lah. So buatlah gambar net tu. Okay, settle nombor 2B. Okay, boleh tak? Ya. Boleh madam. Boleh. Jumlah orang lah. Fatin, okey Fatin. Senyap je Fatin. Fatin, okey Fatin. Kat rumah kau main lagi makan tu makan ni. Saya dah banyak kali terkeluar madam. Saya tak tahu apa Ya, jadi. ya. Awak duduk mana Fatin? Kau duduk blok A ke? A4 madam. A4 kan jauh mana pun. A4 depan kan? Yang Tak dekat tahulah yang- madam. A4 pun masalah. Dia tengok pada line madam. Dia tengok pada line dengan handphone. Saya stress madam. Aduh, accent. Okay. Alright, so saya masuk kepada soalan nombor 3. Sebab saya kena masuk juga. Tak boleh nak tunggu macam mana. Tak apa, nanti awak tengoklah rakaman video ni balik ke apa ke.
Okay, soalan number 3. A negative 3 microcoulomb charge lie on a straight line between a 2 microcoulomb charge and 4 microcoulomb charge. Semua charge tau, charge. Okay. The separation between the 2 microcoulomb and 4 microcoulomb is 0.06 meter. Sketch the position of third charge and show the forces acting on negative 3 microcoulomb charge. Okay, so ada berapa karakter dalam sini? Ada 3. 1, 2, 3. Okay, so kita buat bulat. 1, 2, 3. Okay, dia kata negatif ni duduk di antara. So letak negatif tengah. So saya label Q1 -3 microcoulomb. Sorry, negatif microcoulomb. Lepas tu saya label ini Q2 dia positif 2 microcoulomb, satu lagi positif Q3 4 microcoulomb. Cikgu boleh tak saya nak buat terbalik? Saya nak letak sini 4, sini 2. Boleh, tak ada masalah. Cuma nanti direction awak akan terbalik pada orang lain lah. That's why you kena draw. That's why they ask you to sketch. So dia akan tengok lukisan you macam mana. Okay, so dia minta siapa superstar kita ni antara tiga-tiga ni? Negatif. So maksudnya dia ni yang kita punya main character ni. So apa kita kena buat? Kita kena buat line putus-putus. Okay. So this one, saya hanya tengok pada ni saja. Positive, negative, attract. So saya akan label F21, 1 tuan rumah. Positive, negative also attract. So F31, 1 tuan rumah. So how many forces acted? Ada 2 forces. So settle nombor E. Kenapa cikgu tak buat dekat sini dengan sini? Sebab soalan minta dekat negatif 3. Tak perlulah awak nak buat dengan ni dengan ni. Memang betul ini ada force, ini pun ada force, ini ada force, ini pun ada force sebenarnya. Tapi soalan minta dekat dia je. Janganlah buat kat orang lain. Itu masa exam tu sempat tak nak buat semua soalan? Saya tak. Awak urusan nombor apa? Bukan, saya tertinggal soalan last yang belakang tu, patut ada yang satu soalan tak silap saya kat depan. Tapi soalan belakang tu ramai yang tak dapat ni jawab. Angling okey, angling. Okey cikgu. Okey, oh confident. Tapi soalan terakhir saya salah je. Oh, macam mana you tahu dah jawapan? Saya cek dengan kawan. Soalan belakang tu lah ramai memang tak dapat markah. Yang lain tu rasanya okey, semua okey. Bukan cikgu, saya ingat salah formula. Salah formula. Yang lain Fatin okey Fatin? Fatin tak tahu apa jadi. Tak apalah, yang dah berlalu macam mana Naiman kan? Dah berlalu. Adri okey Adri? Seorang pun tak mesej tanya cakap cikgu kan. Seorang diam jawab. Takut Okay, number B. So dia suruh calculate distance from negative 3. So 2 dengan 3 ni. Yang ni dengan ni. Yang 4 ni dia tak mau. When the net force acting on negative 3 microcoulomb charge is 0. Okay, maksudnya sekarang ni dia suruh cari distance. Distance simbol dia apa? Distance simbol dia ni lah X. Okay, so saya letak ini. So saya nak cari ni X. Dan ini kita dah tahu tadi sebab dia kata separation untuk ni. Okay, separation untuk ni tadi adalah 0.06. So ini adalah 0.06 tolak X. Okay, so sekarang ni dia beritahu net force dekat 3 adalah 0. So ada berapa forces acted dekat sini? Ada 2. So dia adalah 0. Okay, maksudnya bukan dua-dua ni 0. Maksudnya submission dekat F sini. Okay, sini positif sebab ke kanan, sini negatif sebab dia ke kiri. Negatif F21 tambah F31, total net dia 0. Itu maksud soalan dia. Itu jawab soalan dia kata the net force acting on negative 3 microcoulomb is 0. Total dia dapat 0, bukan seorang-seorang ni 0. Hasil tambah 2 ni dapat 0.
Okay, so dari sini bawa dia ke sana. So F31 akan sama dengan F21. Okay, so formula keluarkan KQ31 R31 squared KQ2 Q1 R21 squared. Okay, apa yang boleh potong? Potong. So saya tinggal Q3 R31 tadi 0.06 minus X squared. Saya terus masukkan nilai lah. Sama dengan yang ini X squared. Okay, berapa nilai Q3? 4. 4 dengan 2. 4, 2. Okay. So, dari sini nanti, the best way sebenarnya, bawa dia cross. So, 4 darab 10 negatif 6, 2 darab 10 negatif 6, 0.06 tolak X squared. So, ni dapat 2 rasanya. Okay, lepas tu square both side. So, ini square root 2, bawah ni mati. So, X sama dengan 0.06 tolak X. So, ni ke sana square root 2, X tambah X sama dengan 0.06. So, X factorize square root 2 tambah 1, 0.06. So, X akan dapat 0.06 bahagi 0.06 bahagi square root 2 tambah 1. So jawapan saya 0.025 meter. Betul tak jawapannya? Bukan 0.00 ke jawapan dia? Ke saya salah tengok? Okey, tengok jawapan dia. Rasanya jawapan salah ni. Jawapan dia dia terlebih kosong. Salah. Terlebih kosong. Mana saya ni? Terlebih kosong. Salah. Kau dapat terlebih kosong tau? Tak, Madam tak. Bagi buka. So. Okey. Habis ni. Settle nombor B. Okay, ada 5 minit lagi. Okay, soalan nombor 4 ni, dia dah ada perkataan ni. Test charge. Yang dot lah, dot. Is a place at the origin, is experience force 8 times 10 power of negative 4. Calculate the magnitude of electric field strength. Apa simbol electric field strength? E. Dia sudah cari magnitude, tak perlu cari direction lah. Okay, ini senang je guna formula. Apa formula E? Siapa dah ingat dah apa formula E? E sama dengan F over Q0. So F dia dah bagi 8 darab 10 kuasa negatif 4. Q0 2 darab 10 negatif 9. Kenapa negatif 9? Nano. Ya, Q0 ni adalah test charge. Dan selalunya test charge kita adalah positif. Okey, berapa dapat jawapan? 8 kuasa negatif 4 bahagi 2 eksponen negatif 9. So, 4 darab 10 kuasa 5. Unit? NC negatif 1. NC negatif 1. Macam mana dapat tu? Sebab ini unit dia adalah Newton. Ini unit dia Coulomb. Sebab yang jumpa charge adalah Coulomb. So dapat naik atas. So NC negatif 1. Settle nombor 4. Okay, so saya stop dulu kat nombor 4. So nanti esok kita sambung masuk yang 1.2 lah. Yang ni dan so on. Okay, boleh? Boleh, Madam. Boleh? Yang lain boleh ke? Tak tahulah. Aiman diam. Boleh, Madam. Boleh, Madam. Yalah tu boleh-boleh awak ni. Okay.
Alright, so please jaga diri baik-baik. Nanti saya bagi video ni. Kalau video ni menjadi saya bagilah. Okay, boleh Yiwei. Yiwei dah kira dah hilang lah. Hilang kan dia. Alright, we start tasbih kafarah surah Al-As. Okay, thank you, madam. Okay, bye-bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.